Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya. Puncak kejatuhan pemimpin akibat kerakusan. Kenapa saya kata seperti itu? Karena kita lihat senario politik yang ada dalam negara kita hari ini adalah berada di tahap kemuncak sekali. Yang mana inilah tanda-tandanya mereka yang ada di kemuncak ini akan jatuh. Yang mana lepas PRU ke-15 nanti, mereka-mereka ini mungkin ada 1-2 orang akan terus kekal tetapi tidak mempunyai kuasa lagi. Dan kita lihat setelah PRU ke-15 ini nanti, baru kita akan tahu apa yang berlaku sebenarnya dalam beberapa tahun pemerintahan orang-orang yang lama dahulu, yang mana ini akan dibongkar. Inilah yang menyebabkan mereka hari ini, yang mana kita gelarkan mereka yang memerintah hari ini sebagai mereka yang khianat, yang mana mereka ini kalah pilihan raya, tetapi boleh jadi Perdana Menteri. Contohnya seperti UMNO. Ini jelas yang mana hari ini rakyat dipertontonkan apabila Perdana Menteri baru ini dilantik. Maka kita lihat satu persatu orang UMNO case-nya boleh lepaslah, boleh seperti ini. Tetapi saya tidak pertikaikan isu mereka itu salah atau tidak. Tetapi yang jelas rakyat terasa di sini bahwa zaman Barisan Nasional itu samalah seperti yang ada hari ini. Dulu Barisan Nasional beginilah mereka. Yang ada hari ini sama. Tetapi ini kita rakyat terpaksa menanggung beban dan terpaksa menahan hati walaupun agak kecewa dengan apa yang berlaku. Tetapi ini adalah kemuncak daripada mereka-mereka yang berkuasa ini. Mereka ini di PRU ke-15 nanti, mereka tidak akan mempunyai kuasa lagi. Dan di sini untuk mereka nak memulihkan parti mereka ataupun pemimpin mereka, ini mengambil waktu yang lama. Kerana setiap parti apabila mereka dah terjerat dengan perkara-perkara yang seperti ini, yaitu kita tahu dalam pentadbiran yang ada ni, mereka yang berkuasa inilah yang membuat peraturan negara. Mereka ini jugalah yang dulunya membuat perlembagaan negara kita ini. Undang-undang peraturan negara kita ini banyak dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang ada dalam kerajaan yang ada hari ini. Jadi mereka-mereka ini sudah tahu selok-belok tentang undang-undang peraturan ini kerana mereka yang buat. So hari ini kita rakyat akan mencari pemimpin baru ataupun komponen parti baru yang untuk memerintah negara kita ini, untuk kita mereformasikan kita punya parlimen, mereformasikan sistem kita ini. Dan kita tahu apa yang berlaku hari ini, seperti mana yang kita lihat hari ini, yaitu pemimpin-pemimpin contohnya daripada UMNO, mereka bukannya hendak sangat gila dengan kuasa ini sangat, tetapi itu sangat penting kerana dengan kuasa ini maka mereka mempunyai jalan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, yaitu masalah pribadi yang mana kita tahu ada yang terlibat dengan kes mahkamah. Dan mereka ini cuba untuk keluar daripada masalah ini demi kelangsungan politik mereka. Kerana kalau hari ini mereka tidak sempat nak selesaikan, maka mereka sedar PRU ke-15 ini nanti mereka dalam keadaan 50-50. Yaitu sama ada boleh bertanding ataupun mereka tidak lagi menjadi ahli politik. Ini yang menjadi ketakutan mereka. Kerana apa yang mereka dapat hari ini, kalau mereka tidak gunakan dengan secepat mungkin, maka mereka akan merasakan bahawa ini satu kerugian besar. Jadi untuk kita nak melihat satu pentadbiran negara ini ke arah untuk nak memberi sedikit manfaat kepada rakyat, rasanya kita pun tidak dapat 50-50. Kerana yang ada hari ini, pentadbiran yang ada hari ini dah di kemuncak, yang mana mereka-mereka ini separuh nanti akan hilang daripada dunia politik. Kita dah lihat apa yang berlaku apabila dulu sewaktu Barisan Nasional di dalam keadaan semakin lemah, pemimpin lama mereka seperti yang kita tahu Datuk Seri Sariza Zalil dan beberapa lain lagi telah kalah pilihan raya, kalah dengan teruknya, dan mereka terus hilang daripada dunia politik. Hari ini sama juga, yang ini adalah kemuncak untuk UMNO cuba untuk berkuasa. Tetapi saya yakin, ini yang saya selalu perkatakan, kalau tidak percaya cakap saya, kita lihat di PRU ke-15 nanti, ramai teman saya kata orang-orang Melayu masih menyokong kuat kepada UMNO. Tetapi saya kata tidak, kerana undi mereka juga akan pecah, yang mana kali ini UMNO lagi kalah teruk. Silap-silap nanti kalau salah pencaturan, UMNO hanya ada lagi mungkin tinggal 30 kursi. Ini adalah keyakinan saya bahawa apa yang saya sebagai rakyat lihat, dan dulu pun PRU ke-14, saya pun berkeyakinan bahawa Pakatan Harapan akan menang. Tetapi saya tidak fikir ada satu pengkhianatan akan berlaku.
Tetapi saya tidak mempercayai bahwa Tun akan menyerahkan Perdana Menteri itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang saya tahu. Tetapi saya tidak pikir mereka berpecah seperti ini. Karena waktu itu mereka ada perjanjian. Tetapi untuk penyerahan jawatan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang dari awal saya sebagai rakyat tidak percaya. Itu adalah yang saya lihat. Dan apa yang berlaku hari ini, saya juga yakin. Pas kali ini akan kehilangan banyak kursi, yang mana mereka tidak menggunakan keistimewaan mereka duduk dalam kerajaan, yang mana mereka juga hari ini apabila duduk dalam kerajaan, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bercanggah, rakyat dah benci. Tetapi tidak seteruk apabila mereka keluar kenyataan. Hari ini, cara mereka untuk berpolitik, mereka keluarkan kenyataan mereka amat bercanggah, yaitu kenyataan mereka tahun 90-an dikeluarkan kepada tahun 2021. Apabila kita keluarkan kenyataan yang salah di media hari ini, media itu keluar secara media sosial pula, bukan media yang macam newspaper, yaitu ke media sosial, maka di situ akan keluarlah komen. Kalau dahulu rakyat kritik di kedai kopi, karena newspaper itu seperti berita harian. Orang beli newspaper beramai-ramai baca di kedai kopi, dan orang kritik sana kritik sini tidak keluar, dan komen orang tidak melekat. Hari ini kita komen di bawah ruangan orang tuh beribu, ada yang like. Ini yang masalah. Jadi mereka tidak menggunakan keistimewaan untuk berada di dalam kerajaan. UMNO hari ini mereka cuba untuk melepaskan pemimpin-pemimpin mereka yang mana kita lihat sebagai klaster mahkamah ini adalah bertujuan untuk mereka mengukuhkan kekuatan UMNO itu. Karena mereka-mereka yang ada dalam parti UMNO hari ini, pemimpin lama mereka ini adalah pemimpin yang berpengaruh kepada mereka lah. Tetapi mungkin kepada rakyat tidak. Karena kita tahu pemimpin-pemimpin politik dalam negara kita ini, mereka ini menang di kawasan. Bukan mereka nak jadi Perdana Menteri harus menang keseluruhan undi rakyat Malaysia. Contoh kita lihat apa yang berlaku. Contohnya Perdana Menteri kita, dia menang di kawasan dia. Ataupun kita ambil bekas Perdana Menteri kita yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, menang di Paguh. Dia bukan keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi apabila menjadi Perdana Menteri itu, dia hanya bersandarkan kepada kemenangan ahli parlimennya ini tadi. Ini yang pemimpin UMNO cuba mempertahankan pemimpin lama-lama mereka ini tadi, karena di kawasan mereka ada pengaruh. Jadi mereka cuba untuk melepaskan diri mereka supaya pemimpin ini nanti menambah majoriti kursi mereka. Karena kalau mereka letak calon baru untuk bertanding begitu ramai, maka mereka takut mereka kehilangan begitu banyak dalam PRU ke-15 ini nanti. Berbeza dengan parti seperti PKR, Parti Amanah, Parti DAP. Mereka ini adalah daripada parti, contohnya DAP ataupun multiracial lah, senang ceritanya. Jadi parti-parti ini mereka berani menonjolkan anak muda baru, calon-calon baru, dan mereka yakin bahwa anak muda ataupun rakyat yang hari ini ingin menyokong kepada parti-parti yang seperti ini, karena dilihat oleh rakyat parti tidak resis. Jadi ini adalah satu yang mereka cuba pertahankan. Ini yang berlaku hari ini. Kemuncak kejatuhan mereka ini sudah berada di atas sekali. Yang saya selalu kata tepu. Mereka dah tidak ada lagi. Dan apa yang mereka lakukan hari ini, akhirnya mereka berpenghujung dengan jalan buntu, yang mana terkena dengan pandemik, mereka pula terkena pula dengan masalah ekonomi. Jadi mereka tidak boleh nak ke depan, tak boleh nak ke belakang, tapi kuasa mereka mahu. Jadi berakhir dengan kegagalan kerana mereka tidak cukup kekuatan untuk mereka nak mentadbir negara ini, kerana mereka tidak cukup ilmu lah orang kata, yang mana ilmu ekonomi, macam mana kita nak menjana ekonomi negara kita ini, ditambah dengan masalah pandemik yang ada, terus jalan buntu, mereka lagi berebut dengan kuasa, mereka takut hilang kuasa, maka hancur negara kita, dan hutang mungkin bertambah. Hutang-hutang ini yang nak bayar bukan mereka ini. Ini yang saya perkatakan, kejatuhan mereka ini nanti disukai oleh rakyat. Tetapi siapa yang mengambil alih, tak kiralah Datuk Seri Anwar Ibrahim ke
ataupun orang lain ke. Tetapi pemimpin-pemimpin yang menjadi Perdana Menteri yang ke-10 selepas PRU ke-15 ya. Ini adalah pemimpin yang betul-betul berkaliber. Kalau calang-calang orang menjadi pemimpin kali ini, maka kita memang akan bertambah parah. Kerana pentadbiran kali ini hutang negara begitu banyak, masalah pandemik yang melanda, kita perlu memikir bagaimana ekonomi negara kita ini bergerak. Ini akan menjadi satu masalah kepada pemimpin baru itu nanti. Karena mereka yang ada hari ini, yang ada dalam kerajaan hari ini, mereka-mereka ini adalah orang yang tidak pandai memimpin. Dan mereka selama ini, yang mana contohnya Barisan Nasional yang lalu, kenapa kita lihat seolah-olah mereka tidak gagal? Karena waktu itu rakyat tidak mengkritik, karena kita tidak ada pandemik, dan mereka tetap menambah hutang, tetapi mereka boleh sorok macam gali lubang tutup lubang. Di akhirnya apabila Pakatan Harapan memerintah, maka perkara ini terbongkar semuanya. Jadi inilah yang menyebabkan sampai hari ini berlarutan. Tetapi mereka-mereka yang mencari makan dalam kerajaan, yang mencari tender projek ini, memang mereka naklah kejatuhan Pakatan Harapan itu karena mereka ada kepentingan. Tetapi mereka yang ada kepentingan ini tidak fikir bahwa yang merana, yang susah, hampir 80% pun rakyat Bumi Putra. Mereka-mereka yang senang ni berapa kerat saja. Jadi inilah yang berlaku. Jadi kita perlu tukar, ada perubahan untuk kita menukar sistem kita. Siapapun yang memerintah, yang mana kita tahu undang-undang kita ini hampir 80% yang gubal, yang buat apa semua segala macam adalah pemimpin UMNO. Yang mana hari ini mereka dalam kerajaan, mereka pun tahu perkara ini. Sebab itu kita perlu gubal dan ngubah supaya kita nak sistem ini telus, yang mana tidak ada lagi orang-orang kayangan, orang-orang politik. Kalau bersalah ya bersalah, tidak perlu lama-lama. Kita tak nak lagi perbicaraan ditangguh, ada yang sakit lah, ada yang masuk hospital lah. Kita tak mau lagi macam ni. Kalau boleh pembicaraan ini berjalan seperti mana di negara maju, dalam berapa minggu, okey, siap sumbat kalau salah. Kalau tak salah, lepaskan. Ini adalah satu yang terbaik, supaya tidak mengambil waktu dan tidak buang masa, supaya rakyat dan mereka sebagai ahli politik serik dan tidak akan membuat perkara-perkara seperti ini. Inilah yang terbaik untuk negara kita. Tetapi kalau kita nak mengamalkan sistem, okey, kerana mereka kroni saya, ataupun kerana mereka daripada parti saya, mereka bersalah, tak bolehlah nak dipenjarakan kerana ini kaum saya, bangsa saya, dilepaskan. Ini akan tidak mengundang kepada ke arah kebaikan. Saya percaya kalau anak-anak muda yang sealiran, yang seumuran dengan saya, mungkin anak-anak muda terutamanya Melayu akan berubah dengan sikap mereka yang tidak lagi mahu seperti ini. Mereka juga inginkan satu perubahan besar, yang mana kita nak satu keadilan, yang mana rakyat-rakyat Malaysia yang pernah duduk di negara yang mengamalkan sistem demokrasi yang baik, contohnya negara dekat kita Singapura, kita akan rasa nyaman dan kita rasa tenteram di sana kerana sistem mereka sudah ke tahap 98% sudah betul. Yang mana kita tengok sistem polisnya, sistem apa segalanya. Kalau kita telefon polis contohnya, kita boleh dengan segera, tak sampai 5 minit mereka dah sampai. Tapi alasan-alasan kalau kita di Malaysia ni, apabila kata seperti itu, mereka kata tidak mampu pihak keselamatan nak menjaga kerana kawasan kita besar, negara kita besar. Jadi di sini kita sebagai pemimpinan, kalau kita yang memerintah contohnya, maka kita perlu lihat, jika polis perlu ditambah anggota, maka kita tambahkan. Daripada kita memberi gaji kepada menteri yang begitu mahal, yang begitu ambil orang ini untuk pegang GLC sana, asisten kita sampai berpuluh-puluh, lebih baik duit negara ini dimanfaatkan untuk keselamatan rakyat, yaitu menambahkan bilangan anggota keselamatan. Di sini lebih baik kerana banyak anak-anak orang susah boleh jadi polis, boleh jadi tentera, boleh jadi immigration, sebagainya. Jadi lebih baik seperti ini duit negara kita ini, daripada kita membazir bayar pencen orang politik yang makan berpuluh-puluh ribu, kita bayar pencen orang yang menjawat jawatan sebagai polis ataupun tentera ataupun immigration ataupun custom ini dengan mungkin 2,000, 3,000 per bulan. Daripada menteri ini sudah menjimatkan berapa banyak pos.
Kita tahu berapa ramai menteri kita yang besar dalam satu penggal. Ini juga perlu kita ubah. Mungkin lepas ini sekurang-kurangnya pegang 3 penggal sebagai ahli parlimen ataupun adun, baru dibayar pencen. Tak boleh kita nak pegang, mereka pegang jawatan menteri untuk satu penggal. Kalau mereka dilihat gagal, jangan bayar pencen, macam tu. Cuma kita hitung kepada berapa lama mereka jadi ahli parlimen. Ini yang terbaik. Kadang-kadang saya lihat seperti itu. Kerana kita tak boleh mereka ni cuma satu penggal menjadi adun ataupun ahli parlimen, terus dapat pencen, yang mana rakyat menjadi kerjaan sampai umur 60 baru boleh dapat pencen. Ini pada saya tidak adil. Jasa pejabat awam ni lebih besar. Mereka kerja dari umur, kadang-kadang ada yang seperti polis dan tentera badan uniform ni. Mereka kerja kadang-kadang daripada umur 18 sehingga kalau polis sehingga umur 60. Mereka tidak ada waktu untuk menjadi orang awam. Tetapi ahli parlimen hanya pegang 5 tahun satu penggal, terus dapat pencen. So pada saya tidak adil lah di situ. Jadi perkara ini harus negara kita ini sebagai pemimpin mereka ini ubah. Ini yang saya lihat sebagai rakyat. Sekian, terima kasih dari saya. Thank you.